Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah marilah sama-sama kita mulakan dengan mentajdidkan syahadah kita, insya-Allah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita merendahkan hati kita, merendahkan pemikiran kita, supaya benar-benar hati kita itu berada dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita nak melihat kehidupan kita dengan mata hati kita, bagaimana Allah SWT memberikan nikmat, memberikan segala perkara dalam hidup kita ini. Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha hebat. Kita nak merasakan dengan basirah kita yang sedang kita nak proses pada hari ini, insya-Allah. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan sambung apa yang telah kita bincangkan semalam berkenaan dengan proses untuk membina kekuatan basirah. Basirah ini adalah perkara yang paling penting sekali kalau apabila kita ingin menjalani kehidupan, kerana kekuatan basirah itu membawa kepada satu kekuatan cahaya Allah, iaitu cahaya yang akan membina kepada kita ini petunjuk. Jadi kita telah pun berbincang mengenai 5 jenis basirah manusia, dan basirah manusia itu ada 2 yang buruk, 2 yang buruk, 3 yang baik. 3 yang baik. Yang buruk 2 itu, yang pertama adalah basirah yang mati, mautul basirah ataupun fasadatul basirah, basirah yang mati ataupun yang rosak. Ini kepada orang-orang kafir, terutamanya musuh Islam. Jadi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja. Sama saja mereka, sama ada kamu diberi amaran ataupun kepadanya atau tidak beri amaran, mereka itu adalah merupakan orang yang tidak akan menerima, tidak akan beriman. Yang kedua disebutkan masdatul basirah. Masdatul basirah ini ialah bagaimana mata hati orang awam. Orang awam ni maknanya bukanlah orang awam ni kita nak kata kita ni orang special, bukan. Tapi orang yang tidak duduk di dalam tarbiyah, orang yang tidak duduk dalam perjalanan untuk berjumpa dengan Allah, suluk. Orang yang tidak mengenal Allah, tidak mahu mengenal Allah. Jadi orang yang mempunyai sifat-sifat munafik. Jadi masdudatul basirah ini adalah orang-orang yang ada sifat munafik lagi. Sifat munafik dalam diri dia. Ataupun orang-orang yang tidak mempunyai perasaan untuk mengenal Allah. Kenapa? Kerana orang beriman, orang Islam, orang beriman itu mata hatinya hidup. Mata hatinya hidup. Absar, mata hati dia tu basirahnya hidup. Jadi kalau bagi kita hari ini, sekiranya mata hati kita masih lagi tidak terbuka, maka kita tidak akan melihat ma'ani hakiki. Ma'ani hakiki ni maknanya kita tidak akan melihat makna-makna yang tersirat. Kita hanya akan nampak yang tersurat saja. Yang hakikinya, yang sebenar kita tak nampak. Jadi bila kita tidak melihat makna dan hakikat yang sebenar dalam apa yang hadapan kita ini,
Maka yang berfungsi pada masa itu hanyalah mata kasar kita, telinga kasar kita, lidah kasar kita yang berfungsi. Yang mana ia hanya akan melihat sesuatu yang zahir, satu yang bersifat fizikal sahaja. Yang inilah kita akan berada dalam keadaan kesusahan di akhir zaman. Kerana Nabi gambarkan Al-Masih Dajjal, dia akan datang dengan tipu daya, dia akan datang dengan sihir, dia akan datang dengan perkara-perkara yang merosakkan, tanpa kita sedar, penipuan lah. Jadi sekiranya basirah kita tidak hidup, maka kita tidak akan nampak tipu daya Dajjal, tak nampak tipu daya iblis, tidak nampak. Kita hanya nampak baik aja, yang tersurat je kita nampak kan. One world religion baik tak baik, kita akan nampak baguslah one world religion untuk kita kata membina kekuatan penyatuan manusia kan, kasih sayang dan sebagainya. Baguslah one world religion. Kita hantar menteri kita jadi apa kan, ahli council dia kan. Rupa-rupanya one world religion itu ada yang tersirat. Tersirat tu apa? Yang tersirat itulah mereka mahu membawa syirik kepada umat ini. Saya dah cerita panjang lah. Jadi begitu jugalah dengan keadaan-keadaan serangan. Nampak macam bagus, ubat ni bagus. Rupa-rupanya ubat ni biological weapon. Rupa-rupanya ubat ni adalah merupakan chemical weapon. Saya tak cakap mana-mana ubat. Siapa yang faham. Jadi andai kata kita berada dalam keadaan masdudatul basirah, maknanya kita ni masih lagi banyak yang tertutup. Dan af'al Allah kita tak nampak, sifat Allah kita tak nampak, nama Allah kita tak nampak dengan mata hati kita. Maka kita perlu mengusahakan pembaikan, islah. Kita kena beroperasi, kita buat operation terhadap basirah kita, rawatan. Maka mata hati yang hidup itu barulah dia boleh nak melihat, boleh nampak. Kalau tidak, tak boleh nampak. Apa mata hati ni? Apa yang kita rasa, apa yang ada dalam hati kita. Itu mata hati kita. Jadi kalau tidak, kita hanya akan melihat yang ada biasa. Sebab tu kalau orang yang tak kenal Allah, dia boleh sebut Alhamdulillah. Bukan tak boleh sebut, dia sebut Alhamdulillah, dia boleh sebut La ilaha illallah, dia boleh sebut Subhanallah, dia boleh sebut, dia boleh baca Quran, dia boleh solat, dia boleh buat semua benda-benda yang syariat biasa boleh buat, tak ada masalah. Tetapi yang masalahnya dia tak sampai ke hati, tak sampai kepada dalam hati dia. Dan apabila tidak sampai ke dalam hati dia, maka inilah yang akan menjadikan dia masih lagi jauh daripada Allah walaupun sembahyang. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Ini Allah tegur orang yang sembahyang tapi lalai, sembahyang tapi riak. Jadi hanya neraka al-ma'un, masuk neraka. Kenapa? Kerana walaupun dia solat, tetapi dia terputus daripada Allah, lalai, riak dan sebagainya. Jadi minta sampai kepada basirah, mata hati tidak hidup. Dia tidak melihat perkara-perkara yang tersirat daripada perkara yang berlaku. Dan di sinilah kita perlukan kepada proses. Dan kemudian untuk memahami proses itu, saya dah cerita panjang lebar semalam sebagainya. Maka kita akan mendapati 3 peringkat. 3 peringkat untuk proses itu. Syu'aul basirah, an yushhiduka qurbahu mink. Yang pertama sekali, apabila ada sinaran cahaya, Allah bagi cahaya kepada seseorang yang nak memproses diri, nak memperbaiki diri dia untuk berjalan di atas jalan tarbiyah, berjalan di atas jalan perjalanan suluk, iaitu menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan memberi kepada orang yang menempuh jalan ini su'atul basirah ataupun nur basirah, iaitu dia akan memberikan cahaya. Cahaya diberikan kepadanya, dibukakan cahaya kepadanya, sehingga orang-orang yang berada di dalam syu'aul basirah itu orang-orang yang mempunyai cahaya di akal mereka, iaitu ilmu dia tadi, ilmu yakin, satu keyakinan. Maka dia akan merasai, yang pertama sekali dia akan rasa Allah ni dekat sangat dengan dia. Dia rasa diri dia hamba, dan dia rasa Allah dekat sangat. Ini kita bincang panjang lah. Jadi kita lihat apa yang kita bincangkan daripada mula-mula amalan Al-Mahdiyin, mula-mula tu jadi kaitan sampailah kita, rupanya yang kita nak bina ini ialah nak membina basirah kita, menghidupkan hati kita, membersihkan hati kita.
Jadi apabila kita telah mendapatkan syu'ul aqidah, syu'ul basirah itu, maka Allah bukakan cahaya-cahaya di dalam kehidupan kita itu, maka mata hati kita akan bersinar, dan di sinilah kita mula merasai diri kita hamba. Jadi perasaan yang pertama sekali yang kita nak rasa ialah bahawa kita ini hamba. Kemudian kita ni dijadikan oleh Allah, dan kita ini adalah penuh kehinaan, kekurangan di depan Allah, dan kita akan merasakan apa? Merasakan bahawa kita dekat sangat dengan Allah. Bila kita dah mula rasa dekat dengan Allah, maka orang yang ini disebut muqtadin, orang yang di permulaan tarbiyah, di permulaan tarbiyah, dia mula mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah kita melihat, maka kita pun mula berjalan sehingga akhirnya tutupan hijab-hijab yang ada di hadapan kita ni dibuka, diangkat oleh satu-satu dengan cahaya-cahaya yang dianugerahkan oleh Allah. Cahaya yang dianugerahkan oleh Allah SWT, sehingga kita dapat melihat perbuatan Allah satu-satu. Mungkin kita nampak satu mula-mula Ar-Rahmannya Allah, Ar-Rahimnya Allah, pemurahnya, penyayangnya, pengasihnya. Jadi lepas tu kita nampak pula Jabbar, Al-Jabbar. Kita nampak pula sifat Allah yang menggagahi dan sebagainya. Jadi satu-satu sehinggalah keseluruhan af'al Allah, perbuatan Allah, keseluruhan sifat Allah dan nama-nama Allah itu memasuki dalam kehidupan kita. Ini kita sebut kita proses satu hijab kita minta diangkat, maka Allah angkat, Allah berikan cahaya kepadanya, sehingga kita merasakan Allah sangat dekat kepada kita. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Fa'inni qarib. Dia tanya kepada kamu, seorang hamba Allah bertanya kepada kamu, di manakah Allah, tentang Allah, maka dia kata fa'inni qarib, Allah dekat. Kan kemudian selepas daripada itu, maka basirah itu akan terbuka sehingga akhirnya sampailah kepada lahirnya natijah. Apa natijah? Natijah kepada terbukanya hati kita ataupun cahaya dalam hati kita itu. Cahaya itu membuka pintu hati kita. Apakah natijahnya? Antaranya ialah akan ada akhlak kita. Akhlak mula ada. Apa akhlaknya? Yang pertama sekali, kalau kita apa yang Allah perintah, kita buat segera, junjung perintah Allah, kan? Kalau apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Ini nombor satu. Nombor dua, akhlak yang batin, contohnya kita mula memerhatikan ikhlas kita. Kita tidak lagi ada mengiktirad. Mengiktirad ni apa? Komplain. Kita tak komplain dah, Allah bagi ni, bagi tu, komplain. Dah emosi kita mula stabil. Emosi kita mula stabil. Mood kita controllable. Kita punya perasaan dikuasai. Ataupun kita boleh kuasai perasaan kita. Tak ada dah tak puas hati. Tak puas hati dengan qada qadar Allah, tak ada dah. Tak ada dah. Contohnya macam apa? Kan kita kata ada berlaku satu tak elok, kita kata ini apalah macam ni, kenapalah ya Allah, kenapa ya Allah, tak ada dah. Ini adab-adab batin. Kita mula ikhlas, kita mula syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah kita lihat terbukanya mata hati satu, sikit demi sikit. Ini penting. Sebab kita nak fokus kepada Allah dan kepada ma'rifatullah. Sebab tu dalam tarbiyah ini ialah tugas kita yang pertama sekali ialah kita ingin berjalan menuju kepada Allah ini, iaitu kita nak memproses supaya hati kita, basirah kita, mata hati kita terbuka dengan cahaya. Kalau tak ada cahaya, tak terbuka ni, kita sembahyang 1000 rakaat pun kosong gitu aja. Kita tak rasa apa-apa. Kita baca Quran, hafal Quran 30 juz pun kita tak rasa apa-apa. Malah kita rasa beban je, berat je. Nak solat berat. Nak baca Quran berat. Nak bangun malam berat. Jadi rasa berat. Kenapa? Mata hati kita masih tertutup. Kita tak boleh nampak lagi. Tak boleh melihat lagi. Bahawa kita ni terlalu akrab, kita terlalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita memproses diri kita satu demi satu, maka masa tu dah tak ada komplain dah. Dah tak ada cakap dah. Kan? Proses yang pertama tadi, syu'aul basirah tu, bila mata hati diberikan cahaya tadi, kita pun rasa, tengok satu benda, kita alhamdulillah, subhanallah, kita sebut dah. Lidah kita sebut, hati kita sebut. Subhanallah. Nak minum air, kan? Nak minum air. Contoh nak minum air. Nak minum air kan? Bismillah kan? Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Kita mula memuji Allah. Lidah kita, hati kita. Lidah kita, hati kita. Maka selepas daripada itu, kita terus proses. Maka Allah buka satu-satu af'al dia.
perbuatan. Kita nampak ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah, ini kuasa Allah. Kita melihat dengan hati kita. Maka mata kita mula melihat dengan basirah. Mata kita mula melihat dengan iman. Kita tak nampak lagi dah pokok. Kita melihat ini adalah ciptaan Allah. Mata kita melihat, maka subhanallah, subhanallah. Kita mendengar bunyi-bunyian, tak mendengar lagi bunyi-bunyian itu, bunyi-bunyian yang biasa. Kita mendengar dengan iman. Kita mendengar ini adalah merupakan kuasa Allah, keindahan Allah, jalal Allah. Jalal Allah, Allah yang maha agung, maha besar. Kemudian kita mendengar juga bukan saja jalal Allah tadi, mendengar dengan kita rasa jamalnya Allah, indah. Kalau kita dengar bunyi muzik indah, muzik apalah, tak kira apa-apa yang kita suka. Kita dengar apa? Bunyi hujan turun. Ada orang suka dengar bunyi hujan turun. Hujan turun, dia dengar seronok sampai tertidur. Ada orang dengar bunyi ombak, bunyi dia suka seronok. Ada orang dia suka dengar bunyi natural, burung kicau sebagainya. Jadi dia mendengar tu dia tidak hanya mendengar dengan nampak burung, mendengar atau mendengar bunyi ombak kan, dia mendengar dengan iman. Dia merasa ini jamal Allah, indahnya Allah hatinya. Indahnya Allah. Indahnya Allah, cantiknya Allah, jamal Allah. Mendengar dengan iman, mendengar dengan basirah, dengan pandangan iman. Kita pun tindakan tangan tak buat dah maksiat. Tangan tak buat maksiat, tangan buat benda yang takutkan iman. Jadi dia akan membuka. Basirah tu akan menjadikan kita beradab, berakhlak. Kemudian sampai satu peringkat, kita pergi kepada peringkat yang ketiga, ainul basirah. Ainul basirah. Untuk proses tadi kita panggil ainul basirah khasah. Khasah salikin. Khasah salikin. Jadi kita sebut kat sini bagaimana apabila sampai peringkat, apabila Allah buka dah hijabnya satu demi satu, maka kita akan sampai satu peringkat disebut mutawassitin. Mutawassitin ni peringkat di pertengahan jalan. Untuk tadi tu kita kata pembukaan, baru nak mula, baru nak kenal Allah, ni perbuatan Allah, ni nama Allah, ni sifat Allah, baru nak kenal. Tapi kita dah rasa dah keindahannya, dah rasa dah tu, dah ada kekuatan dah. Kemudian kita akan sampai kepada peringkat mutawassitin, ataupun kita sebut sebagai ainul basirah khasah salikin, iaitu pandangan mata hati. Ainul basirah, mata hati dah memandang. Tadi mata hati memandang dengan ilmu, dengan pengetahuan, nak kena kenal, nak kena tahu nama-nama Allah, sifat Allah. Hari ni mata hati dah melihat dengan dia sendiri. Hati kita melihat, roh itu melihat. Ainul basirah, pandangan kan. Ainul yakin, kalau kita panggil keyakinan daripada pandangan tadi. Roh melihat. Jadi roh melihat, iman melihat, sehingga kan mata kita tidak hanya melihat yang tersirat, terus yang tersirat. Telinga tidak mendengar yang tersirat kan, benda yang ma'ani hakiki, benda yang ada makna hakiki. Jadi ini yang digambar sebagai setengah orang didapat apa? Alamat isyarah. Dapat isyarah. Isyarah ni bila dia melihat sesuatu yang berlaku dalam hidup dia melihat sesuatu, itu tanda daripada Allah. Tanda daripada, dia boleh baca tu. Dia boleh faham. Dia melihat seseorang, dia tengok seseorang tu, dia tahu orang ni macam mana. Dia boleh baca yang tersirat. Dia melihat dengan ainul basirah. Ainul basirah ni Allah bagi setelah masdudatul basirah itu, tertutupnya hati tadi dibuka satu-satu. Allah buka dengan cahaya-cahaya tadi yang kita bincang tadi, satu-satu Allah buka. Dan kemudian selepas itu dia akan sampaikan dengan ainul basirah. Ainul basirah ni maknanya dia melihat dengan mata hati dia, dia mendengar dengan mata hati dia, yang saya sebut tadi. Mata dia bukan hanya melihat hujan turun, bukan melihat awan, melihat dajjal, melihat apa, tapi dia melihat dengan mata hatinya. Dia boleh baca yang itu apa, dia boleh faham yang tersirat kan? Yang dia faham tersirat. Contohnya satu hari berlaku satu peristiwa pada dia, berlaku satu peristiwa qada dan qadar. Orang kata nampak macam biasa. Apa peristiwa tu? Contohnya aksiden. Contohlah aksiden. Orang biasa akan keluh kesah, kenapa lah kau tak berhati-hati begini-begini, orang marah-marah semua. Orang yang ada cahaya sedikit, dia akan melihat ini dengan izin Allah, ini dengan izin Allah. Orang yang dengan ainul basirah ni,
Kan? Ainul basirah ni sampai peringkat kan, dia akan melihat ini isyarat daripada Allah, ada sesuatu. Ada pengajarannya, ada pendidikannya, ada arahannya, ada tujuan. Dia melihat tersirat terus. Ainul basirah. Maksudnya pandangan dia bukan lagi pandangan jasad kasar semata-mata. Pandangan itu roh dia memandang. Roh dia melihat. Dia melihat hikmah. Dia melihat hikmahnya. Dia melihat hikmah. Dia melihat kebijaksanaan Allah. Dia melihat pengajaran kat situ. Dia melihat isyarat kat situ. Ini satu peringkat yang luar biasa. Kita ni tak sampai lah kot kan. Kita masdudatul basirah pun tak lepas lagi. Tapi saya sebut kat sini, ini adalah merupakan kan perkara yang berlaku dan sedang berlaku dan telah berlaku. Kan, kepada orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak satu kan, maka dia dapat membaca. Dia dapat merasa. Inilah isyarat daripada Allah. Ini arahan Allah. Ini arahan Allah. Sebab tu kadang-kadang ada orang tanya kat saya, macam mana kita nak tahu tu Imam Mahdi? Macam nak tahu itu golongan Imam Mahdi? Taliban sekarang ni Imam Mahdi ke tak Imam Mahdi? Akan bersama ke tak sama? Kalau kita tengok dengan pandangan mata, melihat dengan pandangan ilmu semata-mata, kita takkan nampak. Kita takkan nampak. Tapi kalau kita dengan ainul basir, kita akan nampak. Allah akan bagi nampak. Tapi bagi mereka yang sampai peringkat ainul basirah, dia tak boleh sebut dekat orang lain pula. Aku nampak Taliban begini-begini. Dia cuma cakap yang setakat ilmu yakin je lah kan. Dia cakap, dia peringkat seolah-olah macam orang yang belum terbuka lagi lah. Peringkat orang tu lah kan. Su'aul basirah, tempat peringkat orang tu masih lagi dudatul basirah, masih tertutup. Dia tak cakap habis. Dia cakap habis, orang tak faham. Orang tak faham. Dia cuma buat je, cakap je, terus buat. Dia buat bagi. Contohnya orang tu datang kan, orang datang cakap-cakap dengan dia, dia cakap poin-poin yang penting-penting. Lepas tu orang tu nak keluar, dia bagi seorang, nah ambil saya hadiahkan. Rupanya perkara tu dia perlukan, orang tu perlukan. Tapi dia tak boleh cakap. Macam mana dia tahu? Dia tak boleh kongsi. Semua dia cerita sebab tak sampai lagi. Jiwanya tak dibuka lagi. Tak ada cahaya. Kalau cakap jadi fitnah. Jadi fitnah. Sebab tu kalau kita tengok kan, orang-orang yang soleh-soleh ni, dia tak cakap banyak. Masa ceramah mungkin cakap, lepas tak cakap dah, senyap kan. Kenapa dia senyap? Sebab dia tengok dengan pandangan lain. Dia tak nampak pandangan kita. Tapi dia tak cakap. Oi, aku nampak kepala kau kepala lembu. Tak cakap. Contoh kan. Kau ni kenapa? Aku nampak kau jahat sangat macam apa? Kenapa tuan guru? Kenapa ustaz kan? Aku nampak kepala kau ni kepala kambing, kepala singa. Contoh kan, contoh. Saya tak nampak, jangan cakap saya nampak pula. Saya ni kan baru nak belajar, cuma kongsi-kongsi apa yang ada. Nak sebut sini kan, dia nampak sesuatu yang kita tak nampak. Tapi kalau dia cakap fitnah, tak boleh. Dia cakap fitnah. Dia dah sampai peringkat ainul basirah. Maksudnya dia melihat tanda-tanda yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Dia dengan cahaya ainul yakin. Basirah dia tu, dia melihat dengan keyakinan, dengan iman dia. Orang-orang lain, orang-orang yang sedang berjalan tadi, orang biasa dia, anak-anak murid dia sebagainya, melihat dengan ainul dengan cahaya-cahaya su'aul basirah tadi. Jadi apabila sudah sampai peringkat ini maka dia melihat kebesaran Allah, kehebatan Allah, kita kata sifat Allah, af'al Allah, nama Allah, maka dirinya tenggelam dengan isyarat-isyarat daripada Allah. Dia melihat kebesaran Allah, isyarat kebesaran Allah. Dia melihat kehebatan Allah. Dia nampak satu yang lain. Orang lain tak nampak. Tapi dia tak boleh cerita kat orang. Dia cerita kat orang fitnah. Sebab tu kita ni tak boleh cerita semua. Kita cerita semua fitnah. Saya semalam mimpi sekian, saya nampak ini. Nanti orang kata, engkau ni mimpi apa? Dia punya mimpi, dia punya mimpi Contohnya macam mana berlaku kepada seorang, satu cerita lah, saya dengar satu cerita dikisahkan oleh seorang ustaz, tak sebut ustaz mana lah. Dia cerita tentang seorang soleh daripada atas gunung turun bawah kan, atas gunung turun bawah dengan serban, dengan apa semua, pergi kat semua seorang, senyum kat orang tu. Orang ni yang baik, suka tolong orang, dia senyum je. Dengan orang lain dia tak senyum, masam. Dengan dia, orang ni senyum. Kemudian dia pun makan, dia bayar semua orang. Tuan guru ni lah, semua orang.
Kemudian lepas tu dia balik, datang balik 3 kali datang. Sampailah anak budak orang Kedah tanya, kenapa apa namanya tuan, kenapa tuan senyum dengan saya dengan orang lain tak senyum? Kau nak tahu ke? Ni Allah izinkan dia tahulah, tapi orang lain tak boleh beritahu. Okey, ambil kau serban aku, dia ambil serban. Ni mana serban ni dia nak minta ke Allah supaya orang tu nampak ainul basirah dia. Sikit dia buka sikit. Dia ambil serban dia pakai serban tu. Tiba-tiba nampak semua dalam kedai dia kepala macam-macam. Kepala kucing, kepala anjing, kepala singa, kepala macam-macam. Badan orang kepala lain. Lepas tu dia terkejut lah. Kita minta balik. Dia pun ambil, dia minta balik, pakai balik serban dia. Apa kau nampak tadi? Tuan, dia kata, saya nampak semua kepala lain-lain. Dia kata, macam mana aku nak senyum dengan orang lain, semua kepala macam-macam. Kepala kebau, kepala singa, kepala macam-macam kepala. Cuma kamu je kepala kamu manusia. Kamu je kepalanya manusia. Hak lain semua macam-macam. Jadi dia kata, sebab tu aku hanya senyum pada kamu je. Aku tak boleh senyum pada yang lain. Jadi dia rahsiakan. Cuba dia kata, kau ni kepala kambing, kau ni kepala ni. Kepala kambing saya kena sembelih pula kan. Kepala singa, kepala apa, kepala macam-macam kepala. Tak boleh. Ini ainul basirah. Apabila isyarat daripada Allah sudah mula masuk kepada dia. Mula masuk kepada dia, Allah memberikan isyarat, maka dia akan tenggelam dengan hikmah. Tenggelam dengan kebijaksanaan yang ada sehingga dia lupa diri dia. Ainul basirah khassah salikin. Dia lupa diri dia, maka dia jadi orang yang seolah-olah dia tak ada lah. Sebab dia terlalu sibuk dengan kita kata ainul basirah yang Allah bagi, cahaya yang Allah bagi pada dia. Dia melihat sesuatu, ini perbuatan Allah, ini sifat Allah. Dia nampak ini adalah merupakan hikmahnya begini. Dia nampak. Jadi dia tenggelam. Saya bagi ibaratkan semalam, macam mana kalau kita tengok cerita. Tengok cerita apa? Katalah tengok cerita Hindustan. Kan, tengok cerita apa Hindustan? Coach kan, otak hair kan. Coach otak hair. Coach otak hair. Otak hair. Syaruhan ke siapa ke? Tengok cerita ataupun tengok cerita apalah yang kita tengok, cerita yang kita suka kan. Tengok cerita tu, maka kita akan mengikuti dia dengan sepenuh perasaan kita. Jadi kita melihat dengan basirah kita juga. Tapi kita melihat basirah dengan movie tu lah. Kalau ada maksiatlah basirah kita tu. Maka adakah kita rasa kita rasa diri kita tak? Kita tak rasa diri kita. Kita rasa kita hero. Kita lah Syahrukh, kita lah Kajol, kalau perempuan kan. Kita rasa kita ada di dalam. Sehingga kan kita boleh menangis bila time Syahrukh sedih, kita pun sedih sama. Sedih, menangis, ada macam-macam kan. Bila time suka. Tengok Maharaja Lawak. Kita tengok Maharaja Lawak, kau tahu gelak kadang saya heran juga. Saya tengok Maharaja Lawak, saya tengok tak kelakar kan. Tak kelakar pun, bodoh je dia. Tapi yang lain ketawa kan. Berdekah-dekah ketawa. Berdekah-dekah ketawa. Saya tengok siapa dia ketawa. Dia tengok dengan hati dia, sepenuh hati dia. Basirah dia lah. Tapi basirah tu maksiat. Basirah tu maksiat, dia tutup. Tak nampaklah cahaya Allah. Jadi begitulah apabila ainul basirah khasah salikin sampai peringkat ini, maka pada masa itu seseorang itu akan melihat dengan keimanan dia kepada Allah. Maka jadilah itu perbuatan Allah. Dia tak fikir dah. Sebab dia dah tenggelam. Dia tak nampak dah diri dia. Ni secara umumnya panggil fana. Setengah orang kata fana. Tak sakit kita bincang. Fana ni kita bincang kemudian lah. Jadi maknanya dia dah tak nampak dah. Kehebatan cahaya Allah tadi memadam diri dia. Dia nampak Allah Maha berkuasa. Dia nampak Allah Maha pemurah. Allah Maha pengasih. Allah memberi rezeki. Sehingga hatinya menangis. Mata dia keluar air mata. Lidah dia keluar subhanallah. Lidah dia keluar alhamdulillah. Lidah dia keluar la haula wala quwata illa billah.
Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Dia merasai kehebatan Allah. Kita tak nampak, kita nampak pokok aja, kita nampak orang, nampak menteri, tak nampak siapa yang menjadikan menteri. Ini ainul basirah, dia dah mula melihat. Allah buka dia. Cahaya tu. Ni golongan mutawassitin. Golongan mutawassitin ni golongan di pertengahan jalan, tak sampai lagi ke Allah ni. Masih berjalan tu Allah dah buka dah. Maka jadilah dia orang yang melihat dengan mata hati dia tadi, yang mana telah mula banyak terbuka, daripada masdudatul basirah tadi, daripada mata hati yang tertutup, satu-satu dibuka, dan kemudian terbuka sehingga akhirnya segala kesibukan dunia, semua orang sibuk dengan dunia, yang melalaikan, maka dah terbuang satu. Dia tak terfikir dah nak cari harta, tak fikir dah. Dah terfikir dah, tak terfikir dah nak cari dunia, tak terfikir dah. Kenapa? Dia melihat dah, dah melihat sifat Allah ni, perbuatan Allah ni. Maka dia mula melihat dengan mata hati dia, basirah, ainul basirah tadi, sehingga terbuka lebih besar. Maka di depan dia melihat kebaikan demi kebaikan Allah, demi kebaikan Allah. Ini proses. Ini proses berjalan menyebut Allah. Sebab tu kita bukan zikir sebarang zikir. Bukan kita amalkan zikir sebarang zikir, baca, tak. Kita nak proses sampai peringkat bukan saja kita berzikir, tetapi kita boleh mengenal Allah dengan bukan sahaja setakat kita kata su'aul basirah dengan ilmu kita, cahaya akal tadi, kita dengan nurul qalb, nurul ilmu yang menyingkap fizikal. Ini ainul basirah. Dia menyingkap, dia membuka, kasyaf. Ni orang cakap kasyaf. Tapi kasyaf ni bukanlah maknanya kita nampak apa-apa, nampak kepala orang, kepala lain, itu satu-satu kasyaf. Tapi kasyaf yang pertama sekali, apabila Allah buka sifat-sifat dia, perbuatan dia, nama dia, kita melihat satu-satu, sehingga akhirnya kita melihat kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kesempurnaan Allah. Yang keluar apa? Allah. Ya Allah, Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang keluar apa? Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim. Yang keluar tu. Maka dia terikat dengan nama-nama Allah, sifat Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Apabila Nabi Sulaiman minta rakyat dia, siapa yang boleh bawa istana Balqis, singgah sana Balqis datang ke Palestin, siapa yang boleh bawa? Efred kata, aku boleh angkat bawa dalam masa engkau berdiri, duduk, belum duduk dah sampai. Seorang kata, wahai tuanku, biiznillah, datang masa tu juga, ada dah, sekelip mata tu ada. Apa yang dibaca? Ya Hayyu, Ya Qayyum. Bukan dia baca Ya Hayyu, Ya Qayyum, la ilaha illa anta ilahana. Adalah bukan dia baca lidah, bukan dia baca hati, dibaca dengan ainul basirah. Jadi kita bacalah Ya Hayyu, Ya Qayyum, la ilaha illa anta, baca dengan bacalah apa, tak dapat apa yang dia dapat. Kenapa kita baca dengan hati yang tertutup, masdudatul basirah? Hati kita tak kenal Allah. Hati kita tak kenal ke Allah ni Al-Qawi, tak kenal Allah ni Al-Jabbar, tak kenal Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita baca sebut nama dia, tak ada apa kesan. Tak ada apa kesan. Kenapa? Kita sebut kosong, tak ada apa-apa. Yang dia sebut ada ikatan dengan Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, ada ikatan dengan Allah. Dia sebut hati je, Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, ada dah. Allah bagi. Allah tahu apa dia nak, tak payah minta. Ya Allah, engkau angkatlah singgah sana, engkau angkatlah singgah sana Balqis datang ke sini sekian. Ya Allah, engkau yang Maha Perkasa. Jawab panjang-panjang, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tak payah panjang-panjang. Sebab hati dia sudah melihat dengan basirah.
Orang kata apa? Karamah ni. Orang kata karamah. Orang kata ma'unah. Orang nampak ma'unah karamah. Tapi sebenarnya hakikatnya basirah yang hidup tadi. Basirah yang hidup tadi menyebabkan Allah memperkenankan sesuatu yang dia perlukan pada masa itu. Sulaiman memerlukan singgasana Balqis dalam rangka nak dakwah kepada Balqis. Bukan nak tunjuk terror. Bukan Sulaiman nak tunjuk terror. Kita kata, wah hebat Sulaiman ni. Dia boleh buat Balqis punya istana. Kita nampak orang yang mata hati tertutup nampak macam tu. Dia tak. Dia nak ambil basirah. Dia nak ambil singgasana Balqis supaya Balqis kagum dengan kekuasaan Allah dalam kedakwah. Jadi satu keperluan tak? Satu keperluan. Kita nak mengagumkan, menyentuh hati orang yang memang terror, memang kaya, memang hebat, raja-raja. Nak sentuh dia kan. Kita tak boleh sentuh dengan benda kecil, itu benda besar. Maka dakwah berjalan, Balqis masuk Islam. Satu negara masuk Islam. Dia bersembah api menjadi sembah Allah. Menjadi menyembah Allah. Ini basirah. Ini orang yang ada kekuatan ainul basirah. Maka orang yang kekuatan ainul basirah ini, maka dia akan tenggelam dengan kekuasaan Allah, tenggelam dengan af'al Allah, tenggelam dengan sifat Allah, tenggelam dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia dah tak sibuk dah dengan dunia. Pukul apa cerita Hindustan nak kena tengok TV3. Pukul 5 petang. 5 petang dia fikir dah. Nak makan apa nak makan apa, dia fikir makan apa. Tak sibuk dah makan apa. Walaupun dia makan lah, bukan kata tak makan juga kan. Jadi tak sibuk dah. Perkara yang melalaikan dia buang. Kenapa? Tak ada dah perkara yang melalaikan, semua bersama Allah. Semua bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terbukalah kebaikan demi kebaikan. Dia ainul basirah, terbuka kebaikan, cahaya. Sebab tu kita kena teruskan. Kita kena teruskan zikrullah kita, jalan-jalan mengenal Allah kita. Kita kena teruskan. Apa yang saya sebut, siapa yang first time dengar saya punya kuliah ni pagi ni, kita dah ada berapa siri, tengok siri daripada mula yang pertama. Kalau pertama dulu panjang sangat, at least tengok ciri bab tajuk ni lah. Tajuk ni apa? Membina kekuatan dengan salatul daim. As-salat ad-daim. Tajuk ni saya cerita pasal basirah. Baik. Maka nampaklah bagi mereka yang ada ainul basirah itu hakikat adanya Allah, kuatnya Allah, tidak ada upaya makhluk. Makhluk tak ada apa. Tak ada dah makhluk, tak ada dah dalam hidup dia. Hanya merupakan apa yang ada pada Allah. Itu yang Allah bagi, Allah bagi. Ainul basirah. Dia rasa diri dia tak ada dah. Bukan dia rasa diri tak ada sebab diri dia tak ada. Dia rasa diri dia tak ada sebab dia sibuk dengan af'al Allah, sibuk dengan sifat Allah, sibuk dengan asma Allah, sibuk mengenal Allah, sibuk memperhambakan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah, sibuk. Sehingga akhirnya dia akan melihat yang ada hanyalah Allah. Selain daripada Allah tu tidak ada daya upaya. Dia akan melihat begitu. Maknanya ada tak makhluk? Ada makhluk, tapi tak ada upaya, tak ada daya, tak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Jadi baru dia nampak macam itu. Dan di sinilah maka tutupan dalam mata hatinya, masdudatul basirah, yang menghijab kita. Tutupan tadi itu akan diangkat satu-satu. Bila sudah terbuka satu-satu, maka dia akan merasai bahawa yang ada hanyalah Allah. Yang selain Allah tu tidak ada daya, tidak ada kuasa. Tengok Dajjal, dia tak nampak Dajjal, dia nampak makhluk Allah. Tak ada apa Dajjal. Tak ada apa Dajjal. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah lah yang menjadikan kamu dan apa sahaja yang kamu buat. Apa sahaja kamu buat, Allah yang jadikan. Jadi maka Allah uraikan kepada kita. Allah cerita lagi dalam surah Al-Anfal ayat 17, wama ramaita iz ramaita walakin nallaha rama. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Ini melihat dengan ainul basirah. Maksudnya hati dah melihat. Walaupun dia nampak dia yang melempar, dia yang memanah, dia yang buat, tetapi
hati dia rasa sebenarnya dia tidak ada apa-apa, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ni bila sampai peringkat ainul basirah. Ada orang dia amal, kan, dia amal wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama, dia amal satu hari 1000 kali. Kenapa? Supaya bila tembak tepat, bila tembak tepat, dia amal. Dia amal ayat-ayat Allah ni, surah Yasin, supaya Roblox orang tak nampak. Amal, baca, amal. Tak, orang yang sampai ainul basirah ni, dia tak amal untuk dapat tu, dia tak amal. Malahan baca pun tak. Katakanlah dia nak memanah, bukan masa tu baru dia, kan, baru tu, bukan aku yang melempak Allah yang melempak aku memanah, bukan baca masa tu. Hatinya cukup dengan Allah sahaja. Sebab dia memanah tu dengan hakikat hati dia, merasa ini adalah perbuatan Allah, af'an Allah. Jadi sebenarnya peringkat lepas ni, peringkat ni, bila hati kita dah mula mendekati Allah tadi, satu-satu tutupan-tutupan tu yang sampai peringkat lidah tak bercakap dah, hati tak berbisik dah. Ya Allah, ya Allah, hati ya Allah, tak ada dah. Tak perlukan yang itu, lidah. Dia tu rasa, terus rasa Allah Al-Karim, Allah Ar-Rahman. Dia tu rasa. Ini ainul basirah. Bukan kata tak bercakap, dia bercakap juga, dia berzikir juga. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Hayyu, ya Qayyum. Dia berzikir juga. Dia berzikir, kan, sebab dia nak jadikan fizikal dia ni, kan, tunduk pada Allah. Namanya zikir dia itu salah satu tanda zahir dia berubudiah, membesarkan Allah. Bukan sebab dia zikir sebab zikir tadi, tapi zikir sebab Allah perintah berzikir, zahir dan batin. Dia buat apa yang Allah perintah. Saya bagi satu contoh yang mungkin mudah nampak sikit kot. Sebab kita ni orang sains tak nampak. Kita dah dikelirukan oleh sistem sekular ni, pendidikan. Tak boleh nampak ni, tak nampak. Saya ada tengok dalam satu YouTube, bukan tengok, dengar. Nampak macam tengok tapi dengar, tentang karamah-karamah orang yang soleh-soleh ni, orang yang sampai peringkat ainul basirah, atau mungkin lebih daripada itu, hakul basirah, kan? Contoh disebut, dia cerita tentang Tok Kenali, Syekh Yusuf. Nama Tok Kenali Yusuf, kan? Tok Kenali. Dia kata Tok Kenali ni ulama hebat, sekian, ilmu yang kuat, sekian sebagainya. Akhirnya antara karamah dia kata, karamah dia apa? Karamah dia ialah boleh jalan air. Boleh jalan air. Dia melintas sungai, jalan air. Kita pun kata apa? Ini tentu dia ada amalan. Minta kat Tok Kenali. Ya Tok Kenali, Tuan Guru, apakah amalan untuk boleh jalan air? Apa amalan berjalan air? Ada tak? Tok Kenali bagi tak? Sebelum dia bagi, dia tengok orang tu. Orang ni sampai peringkat mana, kan? Baru nak belajar, baru nak duduk dalam tarbiyah, kemudian nak minta benda yang pelik-pelik, kan? Dia pun kata, apalah, engkau amal lah sekian. Dia suruh amal tu, itu dia peringkat permulaan, mubtadi'in, iaitu dia peringkat suwaul basirah. Baru nak belajar amal ni. Bacalah. Tujuan baca amalan tu bukan baca tu boleh jatuh, tak. Baca tu amal supaya dekat dengan Allah, kenal Allah, sifat Allah tadi. Tuan-tuan guru kita bagi zikir dan sebagainya, bukan tujuan baca tu jadi. Itu sihir. Baca jadi tu, baca tu terbang, itu sihir. Dia bergantung dengan jin yang tolong angkat dia, biiznillah, dengan izin Allah juga. Tak. Allah bagi bukannya apa yang kita nak, Allah bagi apa yang Allah nak kepada kita. Itu baru ubudiah yang benar. Kita menyembah Allah, tiba-tiba kita nak apa yang kita nak, kita suruh Allah bagi kat kita, tak, kan? Itu kita Tuhan ke Allah Tuhan? Sebab tu orang yang nak dunia ni, dia masih mensyirikkan Allah. Dia bagi mensyirikkan Allah. Jadi
Tuan guru bagilah juga, bagi dalam rangka nak dekat Allah, bukan bagi dalam rangka supaya boleh jadi apa yang dia nak. Aku nak kebal, amal sekian-sekian, jadi kebal. Sebenarnya nak merasai kekuatan Allah tadi. Kalau dia murabbi, kalau dia mursyid, kalau tak dia bagi itu sihir, guna jin, guna sihir. Itu bukan dekat dengan Allah, dia dekat dengan dia. Oh, aku kebal terus jadi ketua gangster. Kenapa? Dia kebal ketua gangster. Dia tak kenal Allah, dia rasa dia kebal. Orang yang sampai peringkat ainul basirah mutawassitin, orang yang berjalan menuju kepada Allah ini, yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan mengamalkan ilmu-ilmu yang macam sihir tu. Tapi dia memang yakin kenal pada Allah tadi. Contohnya kan, bila kata contoh bagi kita senang fikir, bagi kita boleh comprehend, mudah faham. Sebab ilmu ni ialah ilmu basirah, ni ilmu jiwa. Yang orang yang ada jiwa bersih, mula mencari bau, boleh nampak ke tak nampak. Sebagian kita ni kalau tak ikut proses, tak nampak saya cakap ni, tak boleh perasan. Dia faham tapi tak faham, tahu tapi tak faham, macam tu. Sebab tu susah nak sebut, nak bincang tajuk ni, susah sebenarnya. Dia bukan sesuatu yang boleh kita cakap dengan macam itu je kan. Jadi Allah bantulah, Allah yang bagi ni kan. Jadi nak sebut sini contohlah kan, si A nak jalan lintas sungai. Dia tengok Syekh Tok Kenali jalan lintas sungai. Syekh berjalan atas air, tak tenggelam sampai seberang. Dia kata, kalau Syekh boleh, aku boleh juga. Dia nampak air, dia pun jalan, tenggelam. Kenapa tenggelam? Kan? Sebab dia masih lagi melihat dengan mata kasar, nampak air. Dia nampak air depan tu, air tenggelamlah. Kalau seorang yang dekat dengan Allah, dia minta izin nak berjalan tu, dia minta izin, ya Allah, aku nak pergi sana, ya Allah, mudahkan, ya Allah. Dia jalan, Allah nampakkan dia jalan. Dia tak nampak air dah tu. Dia dah tak nampak air. Ataupun dia nampak air bukan macam kita nampak air. Dia jalan macam jalan biasa, tak tenggelam. Allah bagi tak tenggelam. Kenapa? Itu adalah merupakan ainul basirah. Kan? Sesuatu yang dia melihat dengan pandangan iman. Dia nampak air itu makhluk Allah. Kalau air itu tak tenggelamkan dia dengan izin Allah, tak tenggelam. Dia nak pergi situ, Allah dah izin dia pergi ke seberang. Dia nak pergi seberang, nak pergi jalan, dia nak keluar daripada rumah dia. Nak keluar dari rumah pun dia dah minta ke Allah dah. Ya Allah, aku nak pergi sekolah, aku nak mengajar. Dia dah minta ke Allah dah. Izinkan aku, ya Allah. Mudahkan aku, ya Allah. Kan? Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal. Semua dia minta ke Allah. Semua minta ke Allah. Dia pun baik keluar dari rumah. Dia keluar rumah. Allah bagi sampai. Ini orang yang ada ainul basirah. Macam kita ni, Masdu Datul Basirah, masih banyak sibuk dengan dunia ni. Hati kita penuh dengan dunia ni. Kita nampak dunia, kita tak nampak kuasa Allah. Kita tak nampak af'al Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, tak nampak. Kat sungai, kita nampak sungai. Kita nampak air. Nampak air, tenggelamlah kita. Kita tak nampak kuasa Allah pada air itu. Bismillah. Kita tak nampak kuasa Allah pada Dajjal. Kita melihat Dajjal, nampak Dajjal, tak nampak kuasa Allah. Maka nampaklah Dajjal. Back to very basic. Kembali kepada Allah atas setiap urusan. Itu basic. Jadi maknanya peringkat ainul basirah, seseorang itu akan tenggelam dalam kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Dia minta pun, dia minta berdasarkan apa yang Allah ilhamkan pada dia. Dia bukan minta dunia. Kita masih minta dunia lagi. Baca Qul huwallahu ahad 1000 kali satu malam, nak kebal. Kebal tu dunia. Kan? Kebal tu dunia. Baca ayat ini supaya rumah kita tak kena masuk 5G. Tak masuk 5G, itu dunia lagi. Masih dunia lagi. Masdu Datul Basirah, masih lagi dunia. Orang yang berada di dalam keadaan melihat keagungan Allah, kehebatan Allah, kesempurnaan sifat Allah, perbuatan Allah, nama Allah tadi,
Dia melihat kepada Allah, sifat-sifat Allah tadi dengan hati dia. Dia tidak melihat kekuatan makhluk. Dia tak perlu pun minta pada Allah, ya Allah jauhkan aku daripada ni. Tak minta perlu, sebab dia tahu Allah Maha Pemelihara. Allah akan pelihara dia. Nak jalan seberang, dia tahu Allah akan pelihara dia, tak tenggelam, jalan aja. Dia jalan aja, bismillah, jalan. Allah tak tenggelamkan dia, sebab dia melihat dengan hati, ainul basirah. Ini kita hari ni banyak fikir dunia lagi ni. Kita banyak fikir dunia, sebab tu kita lemah sangat. Sebab tu kena buat proses. Macam mana proses berdakwah saya sebut ni. Kita ni bersiri ni. Saya ulang lagi sekali. Kita ni bersiri. Kalau kita baru mula pertama kali, kita ada sebelum ni. Tengok, dengar. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman. Bukan saya yang bagi faham tu. Allah yang bagi faham. Saya cakap je. Saya sampaikan aja apa yang para alim ulama kita sampaikan. Saya cuma sampai gitu. Tak ada apa-apa kat saya ni pun. Semuanya minallah. Maka ketika itulah dia akan berjalan terus kepada dah sampai ainul basirah ni, maka dia berjalan, tak jatuh dah. Ni syaitan tak boleh kacau dah. Syaitan dah tak boleh kacau dah. Hati dia dah penuh dengan af'al Allah, hatinya penuh dengan sifat Allah, sibuk dengan af'al Allah, sifat Allah, sibuk dengan asma Allah. Dah tak ada kisah dah. Syaitan tak boleh masuk dalam hati dia. Sentiasa, setiap dakah, setiap saat, setiap detik, setiap lahzah bersama Allah. Maka syaitan tak boleh masuk dalam hati dia. Maka orang yang begini akan terus berjalan, meningkat menuju kepada Allah. Sebab tu basirah ni kunci kepada tarbiyah. Kita nak meningkat, membersihkan, membina, menghidupkan mata hati kita. Kalau tidak, kita di peringkat sekarang ni masdudatul basirah. Kita di peringkat sekarang ni ada masa kita kuat. Wah, hebat sembahyang sampai 12 rakaat. Sembahyang sampai 20 rakaat, kuat. Tapi ada masa kita lemah je. Jatuh 1 rakaat pun tak larat. Ada masa boleh puasa, ada masa bukan cakap tak puasa, makan pun tak jaga. Bagaimana dengan Qiyas Saleh? Kita jangan tanya dulu soalan bagaimana dengan dia ulama ni. Kita tengok kita dulu. Kita tengok kita dulu. Boleh bangkit dan boleh jatuh. Kita lah. Tapi kita telah mula merasai kemanisan dalam perkara-perkara tertentu. Contohnya kita boleh rasalah kelazatan berzikir, kelazatan baca Quran, kelazatan sembahyang. Kita mula sembahyang. Sebab apa? Allah dah buka lah sikit-sikit. Allah buka dah sikit-sikit hijab tadi. Dah buka dah sikit-sikit. Ataupun kita boleh bertakwa. Kita boleh bertakwa, tapi takwa kita pada tertentu je, perkara tertentu je. Contohnya bahagian mata kita boleh bertakwa. Tengok perempuan yang tak tutup aurat, astagfirullah mata. Astagfirullah. Bila berjalan tu. Tapi balik rumah tengok cerita movie, telanjang pun kita tengok, mata terang. Takwa kita pada tertentu je. Takwa kita pada bercakap, cakap tak mengumpat, tak fitnah cakap, tapi dalam mendengar kita masih suka dengar orang mengumpat. Takwa kita kat bercakap je. Ini orang yang masih lagi di peringkat masdudatul basirah. Maknanya basirah dia tertutup. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ini kita lah, kita ni sekarang ni. Tapi tak apa, kita dalam proses nak memperbaiki diri kita kan. Tak apa. Kita teruskan berjalan lah. Tapi nak sebut kat sini, kita tak sampai lagi. Ainul basirah tak sampai. Melihat dengan mata hati yang hakiki sebenar tak sampai. Ini baru nombor 3. Nombor 4. Baik, kemudian selepas itu kan, ada masanya kita berjaya, ada masanya kita tewas dengan dunia dan nafsu. Tapi kita boleh bertaubat lagi lah. Alhamdulillah boleh bertaubat lagi. Ini adalah disebut sebagai masdudatul basirah sekali. Ainul basirah. Jadi ainul basirah, tuan-tuan dan puan, kita melihat dengan pandangan iman, mendengar dengan pandangan iman, bercakap dengan kata-kata yang baik iman. Semua dengan al-iman.
hati kita penuh dengan mengenal Allah, af'al Allah, sifat Allah, nama Allah. Sehingga walaupun kita tak sebut Bismillahirrahmanirrahim, hati kita dah bersama Allah. Tapi disebut juga. Kenapa sebut? Sebab Allah perintah sebut. Bismillah disebut. Jadi disebut Bismillah, Bismillah, kan? Disebut Bismillahirrahmanirrahim, disebut Alhamdulillah. Bukan sebab hati dia lalai, tapi hatinya hidup Bismillah sebab Allah perintah dia berzikir. Dia pun sebut Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allah perintah. Ini berbeza dengan orang yang sesat. Golongan yang sesat, dia kata hati aku dah bersih, aku dah kenal Allah, aku dah sampai peringkat makrifat, aku dah sampai peringkat hakikat, jadi tak perlu syariat, tak payah semayang dah, semayangan hati. Ini tak betul. Ini tak betul. Kan tak perlu dah kita kata nak puasa, tak perlu, puasa hati je. Ada tak puasa hati? Ada puasa hati, bukan tak ada. Ada. Solat hati, solat uddaim ada solat hati, ada. Tetapi kita kena solat biasa tak? Solat. Itu syariat, Allah perintah. Allah perintah. Kita nak kenal Allah, tapi kita tak nak ikut perintah Allah. Buat apa? Ini yang sesat, yang tak faham syariat. Dia ingat hati bersih, boleh berzikir, dah tak payah dah semayang, dah tak payah dah puasa, dah tak payah dah zikir-zikir, saya tak payah dah bertaubat, aku dah bersih. Ini adalah orang yang sesat. Sesat kenapa? Sebab dia ingat dia dah hebat dah. Saya minta ambil masa sikit lagi. Sehingga dia mengaku dia Tuhan. Aku Tuhan, ana Allah. Dia sebut wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni satu kefahaman yang kita kena hati-hati, tetapi sebenarnya hakikatnya begitulah hakikatnya. Hakikatnya betul begitu, tetapi syariatnya tak boleh. Kenapa syariat tak boleh? Kalau kita berfikir semua kita buat ni adalah daripada Allah, betul tak? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan Allah yang menjadikan apa yang kamu perbuat. Apa yang kita perbuat ni semua tu Allah jadikan, betul tak? Betul. Wallahu khalaqakum, dan Allah yang menjadikan kamu, wa ma ta'malun, dan apa yang kamu buat. Itu ayat Quran. Tapi maksudnya bukan macam itu. Maksudnya ialah kita kena faham, walaupun kita hamba, kita manusia, kita boleh berbuat, janganlah kita anggap kita pula Tuhan. Dia ada beza. Khaliq ni apa? Tuhan yang mencipta. Makhluk yang dicipta. Kita ni Tuhan ke kita ni makhluk? Kita makhluk. Kita makhluk, kita dicipta oleh Allah. Betul tak Allah yang berkuasa ke atas kita? Betul. Tapi Allah mencipta. Maknanya apa? Maknanya tidak ada wahdatul wujud. Makhluk tetap makhluk, Khaliq tetap Khaliq. Pencipta dan makhluk dan merupakan suatu yang berbeza, tetapi ini Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang sama? Wahdatul syuhud, iaitu kita melihat segalanya daripada Allah. Kita yakin segalanya daripada Allah, dengan kehendak Allah, dengan ketentuan Allah, dengan kuasa Allah. Jadi sebab tu saya sebut, kalau kita tak faham akidah betul ni, syariat ni, jadi kita jadi keliru. Ustaz kata tenggelam dengan sifat Allah, tenggelam dengan nama Allah. Kita tak ada dah, kita ni kosong, kerdil. Macam kita tengok TV tadi kan. Tengok TV. Bila kita tengok TV, kita menyaksikan TV, menonton TV, kita rasa tak kita lagi, diri kita lagi? Kita tak rasa. Kita tengok cerita apa? Tadi Bollywood, cerita apa pula? Cerita P. Ramlee, kan? 40 penyamun. 40 penyamun. Apa lagi cerita P. Ramlee? Saya suka tengok P. Ramlee masa kecil-kecil kan. Tengok kan. Katalah 40 penyamun. Jadi kita tengok cerita 40 penyamun tu, kita tengok P. Ramlee berlakon lah, siapa lagi, Sarimanya ke, siapa lagi lah, tak kira lah siapa-siapa. Berlakon. Kita teringat kat diri kita. Kita teringat kat diri kita yang aku sedang menonton TV. Pernah tak kita tanya? Aku tengah tengok, tinggal ni. Kan? Tak tinggal diri kita, tengok tu, tengok. Kalau kita tinggal diri kita,
mengganggulah. Contohnya kan, kita baru nak tengok cerita tu, ada budak sebelah kita, anak kita, abah kan, Along dah tengok cerita ni, dia pun cerita sebelum cerita tu keluar, lepas ni hantu keluar, lepas ni askar tembak dia, lepas ni tak payahlah kau cerita, aku nak tengok kan, gitu kan. Dia cerita pasal apa kan, kita tak nak. Jadi maknanya hakikatnya kita melihat dalam tu, kita tak fokus. Ini menonton TV menonton TV. Jadi kita melihat, kita tak rasa diri kita dah. Walaupun diri kita ada tak? Ada. Bukan diri kita tak ada diri kita. Kita menonton TV, menonton P.Ramlee ke apa, tak kira lah, sukan ke, bola sepak ke, Liverpool, kita tak rasa, kita melihat yang tu je, fokus kita. Begitulah orang yang wahdatus syuhud. Maka bila dia melihat keagungan Allah, sifat Allah, nama-nama Allah, kehebatan, kesempurnaan Allah, dia dah tak teringat diri dia dah. Dah tak teringat diri dia. Dia melihat ini Allah, itu Allah, itu sifat Allah, ini perbuatan Allah, ni nama-nama Allah kan. Semua dia tak tengok dah diri dia. Maka pada masa itu dia kan tunduk sepenuhnya, baru dia boleh tunduk sepenuhnya kepada Allah, berubudiah sepenuhnya kepada Allah. Dia angkat tangan, Allahu Akbar. Dia angkat tangan pun dia tahu ini daripada izin Allah, kudrah, iradah, ilmu, hain Allah, keizinan Allah. Allahu Akbar, dia baca. Bismillahirrahmanirrahim, dia baca Bismillah. Nak sebut Bismillah itu pun Allah izin. Kalau Allah tak izin, lidah dia terbelit dah ya, contohlah. Jadi dibaca dengan penuh rendah diri kepada Allah, penuh yakin pada Allah, rasa diri dia kerdil, rasa diri dia memerlukan Allah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, sepenuh rendah diri pada Allah, mengagungkan Allah, malu pada Allah tu dia rasa. Sebab apa? Dia dah kenal Allah tadi. Maka dia tahu dia tak boleh sebut melainkan Allah izin sebut. Maka hati dia sentiasa rasa perlu pada Allah kan. Jadi ini hakikat kita bila mula menghidupkan basirah kita, diperangkan ainul basirah ini, kita tak nampak diri kita, seolah kita tak ada kan? Seolah-olahnya kita tak ada. Kita ada, kita makhluk ada, tapi hati kita rasa kita tak ada. Yang kita rasa hanyalah sifat Allah, perbuatan Allah, nama Allah. Sebab hebatnya kita kagum dengan kehebatan tadi, kita tak rasa. Jadi peringkat ainul basirah inilah, maka kita mula sibuk dengan bagaimana kita nak berubudiah kepada Allah, macam mana nak buat apa yang Allah suruh, perintah sepenuhnya. Nampak tak? Ini karamah-karamah datang. Tiba-tiba boleh jalan atas air. Bukan boleh jalan atas air sebab dia terror jalan atas air. Tok kenali terror jalan atas air. Tak. Allah bagi jalan atas air tu. Kenapa Allah bagi jalan atas air? Sebab dia dah minta ke Allah, aku nak pergi ke sana, contoh aku nak pergi ke sana, ya Allah izinkan aku. Allah izinkan, dia jalan je lah. Kalau Allah tak izin, tu masuklah baik. Allah izin, boleh jatuh air. Kita ni orang yang tertutup mata hati, wah, hebatnya dia macam Superman, boleh berjalan atas air. Hebatnya, betul lah dia hebat. Banding kita, dia hebat sebab dia dekat dengan Allah. Sebab dia hebat, dia dekat dengan Allah. Dia hebat sebab dia kenal Allah. Dia hebat sebab ubudiah dia lebih banyak daripada kita. Kita ada syirik-syirik lagi. Allah. Nampak ni baru ainul basirah. Jadi insya-Allah kan, baru kita nampak kan apa beza. Tok kenali aulia Allah. Ya betul. Tok kenali bukan saja dikenali sebagai aulia Allah, dia juga ulama besar. Ulama besar tok kenali ni. Bukan saja ulama besar, mujahid, seorang yang berjuang. Kan, mukarrabin, orang dekat dengan Allah. Al-mahdiyin, orang yang mendapat hidayah Allah. Tok kenali ni luar biasa. Kan, Allah izin dia seorang makhluk yang dekat dengan Allah. Jadi saya rasa kan, pada pagi ni cuba kita fikir-fikirkan. Saya tahu sebahagian kita tak boleh nak comprehend, tak nak faham. Dengar 2-3 kali. Dengar daripada mula lah ceritanya. Macam kita tengok cerita apa tadi, 40 penyamun kan, contoh kan. Tengok tengah-tengah aja. Apa cerita tak tahu. Tengok daripada awal. Sebab perbincangan ni kena bincang daripada awal, baru kita faham dia punya jalan cerita dia. Semalam saya cerita tentang Suratul Basirah. Saya cerita tentang, hari ni kita sambung sikit, dan kemudian kita masuk Ainul Basirah pun sambung sikit. Jadi di peringkat Ainul Basirah ni tuan-tuan dan puan-puan,
hati kita mendahului fizikal kita. Akal kita mendahului otak kita. Al-iman mendahului rasional. Ini dia pegang ainul basirah. Kenapa al-iman mendahului rasional? Kenapa akal mendahului otak dan logik tadi? Kenapa roh mendahului jasad? Kerana iman itu, basirah itu telah diproses sehingga dia dah berada di satu alam yang lain, kan? Bukanlah alam dan duduk alam mana, tak, sudah keadaan ehwal yang lain, iaitu ehwal dia lebih dekat dengan Allah. Sebab kita manusia ada dua, ada alam roh, ada alam akal, ada akal, dan kemudian kita ada alam jasad fizikal. Jadi fizikal ni orang semua dah tahu, kita pun tahu fizikal, tapi alam roh ni, alam hati jiwa kita ni macam mana? Inilah yang kita kena besarkan. Kita kena proses hati kita. Jadi bukan setakat zikir, bukan sekadar semayang, tapi kita nak belajar kenal Allah. Jadi yang gambarkan dengan basirah inilah sejauh mana kita mengenal Allah, ma'rifatullah. Tapi ma'rifatullah ini kan kena ada prosesnya, bukan kita cakap-cakap aja. Jadi insya-Allah kalau ada izin Allah, mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada kita, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita, dan insya-Allah kita akan sambung besok dengan hakul basirah. Hakul basirah. Ini golongan al-muqarrabin, golongan al-wasilin. Jadi orang-orang yang hebat-hebat macam sahabat-sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hebat-hebat macam ulama-ulama besar, Syekh Muhyiddin Abdul Khalil Al-Jailani rahimallahu radhiyallahu anhu. Orang yang hebat-hebat macam Syekh Ahmad Fatani, orang yang hebat-hebat macam Tok Kenali, kan? Ada ramai lagi lah orang hebat-hebat ni, kan? Maka mereka ni bukan setakat ainul basirah khasah salikin, tapi mereka sampai peringkat hakul basirah. Sahabat-sahabat dulu dia faham. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan bincang. Tapi saya sebut ni bagi kita nampak teori lagi lah. Kita kena lalui proses baru betul. Bukan kita dengar aje. Kena ikut apa yang kita tahu tadi daripada ilmu tu, kita kena belajar, tengok, kan. Tak dapat, kalau tak kita tak dapat. Kita cuma tahu je. Baik, insya-Allah kita sambung pada masa-masa yang besoklah, insya-Allah, jika diizinkan Allah. Sebab sekarang ni ada banyak tengah musafir. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kalau Allah izin ada kesempatan tu kita akan buat, insya-Allah. Dan kita tangguh, insya-Allah. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فاثق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك. يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.